Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana datang menonton video saya. Hari ini kita akan sambung dengan JavaScript episod yang keempat, iaitu mengenai function ataupun fungsi. Fungsi adalah salah satu komponen di dalam JavaScript yang mana kita boleh melaksanakan sesuatu tugasan yang tertentu. Okey, jadi contoh, kalau ada function keyboard. Jadi kita tahu keyboard dia berfungsi sebagai platform ataupun sebagai papan kekunci untuk kita tekan butang di atas papan kekunci ini supaya kita boleh hantar data ataupun arahan kepada komputer, supaya komputer pun akan menghasilkan output daripada butang yang kita tekan ini. Jadi contoh, bila saya tekan A, dia akan hantar A dan dia akan print A di skrin. Okey, itu adalah fungsi keyboard. Dia berperanan sebagai penghantar arahan daripada kita kepada komputer. Jadi contoh lagi, kita boleh tengok function speaker contohnya. Okey, speaker ini dia berperanan ataupun fungsi utama dia adalah untuk menghasilkan bunyi lah, sebab nama pun speaker. Jadi apabila dia menerima signal daripada komputer, dan dia akan convert signal ini kepada signal kepada bunyi, dan supaya speaker ini boleh menghasilkan output kepada kita, iaitu output bunyi lah, dan kita pun boleh mendengar bunyi tersebut. Jadi kita dah nampak macam mana function ini akan berfungsi dalam coding kita. Contoh, dalam coding kita tersebut, fungsi ini hanya akan melaksanakan apa-apa saja yang berkaitan dengan password. Okay, jadi apa-apa saja yang berkaitan dengan password kita akan masukkan ke dalam function ini, dan apa-apa saja yang berkenaan dengan database kita akan masukkan ke dalam function ini. Jadi function ini dia akan melaksanakan tugasan yang telah diberikan kepadanya. Okay, jadi macam mana kita nak initialize atau untuk kita memulakan penggunaan function, kita hanya tulis function dan kita tulis nama function tersebut. Jadi saya nak function ini untuk print nama yang diberikan. Okay. Bila kita dah buat function ni, kita juga boleh menulis tugasan yang terdapat dalam function ini. Jadi dalam tugasan untuk function ini adalah untuk print saja, iaitu console.log, dan saya nak print dev.im. Okay. Dan selepas kita dah membuat function, kita mesti panggil function tersebut. Jadi cara untuk panggil hanya tulis print nama sahaja. Dan kalau kita pergi ke sini, spec element, console, saya akan besarkan sikit di sini dan refresh, index. Pergi ke sini, masukkan spec element, console, dan kita akan dapat dev.im di sini. Okey. Jadi maksudnya function kita ni berfungsi. Selain itu, kita juga boleh menghantar data kita ke dalam function tersebut. Jadi jika fungsi yang kita telah cipta ini dia bergantung dengan data yang tidak tentu ataupun data yang sentiasa berubah, jadi kita boleh masukkan nama di sini, tetapi di bahagian kurungan ini kita juga mesti masukkan nama. Dan jika kita panggil function ini, anda perasan di sini dia meminta satu parameter, tetapi di sini kosong. Jadi kita mesti masukkan data di sini supaya function ini boleh berfungsi. Okey, jadi kita boleh masukkan apa-apa saja jenis data, dan saya akan menggunakan string dev.im, dan bila saya refresh, kita akan dapat dev.im di sini. Jadi kalau saya masukkan nombor pun 26, saya refresh dan kita akan dapat 26 juga. Okey. Selain itu, function juga boleh berfungsi di dalam function yang lain. Okey, contoh saya akan function orang. Okey. Dan orang seorang
tak kisahlah lelaki atau perempuan, seorang manusia dia mesti akan ada nama, dan dia juga mesti ada umur. Jadi kita akan menggunakan juga function kita yang sebelum ni, print nama ni, dan kita juga akan menggunakan print umur. Dan umur pun akan mengambil data yang tidak tentu, dan akan console.log umur. Okey. Jadi kita boleh panggil kedua-dua function ini di dalam function orang. Jadi kita hanya tulis print nama, dan kita kena masukkan input dan juga print umur, dan kita boleh juga masukkan umur. Okey. Dan anda kena ingat, walaupun kita dah panggil kedua-dua function ini di dalam function orang, tetapi kita juga kena panggil function orang ini supaya function ini juga berjalan. Okey, jadi kita hanya tulis orang sahaja. Okey, orang. Di sini saya panggil function, saya refresh, dan kita akan dapat Dev Zaim dan 25 di sini. Kita juga boleh menghantar data dari sini, nama orang dan umur orang. Okey, dan di sini dia akan, maafkan saya, dia sepatutnya di sini, dan kita juga boleh menghantar nama Dev Zaim di sini dan umur 25 di sini. Di bahagian ini juga kita hanya menghantar nama pemboleh ubah tersebut dan umur orang. Jadi kalau saya save, kalau saya refresh pun masih akan dapat nilai yang sama. Okey, selain itu macam mana kalau kita buat macam kita compute something kan, kita membuat fungsi tersebut, kita melaksanakan fungsi tersebut, tetapi kita tak nak menggunakan console.log untuk menghantar semula nilai tersebut. Jadi kita boleh menggunakan return. Okay, return ni dia akan kembalikan nilai yang kita telah kira ataupun yang kita telah lakukan di dalam fungsi tersebut. Jadi contoh, function print nama ni dia akan memberi semula nama kita. Okay, jadi kita tak akan console.log sudah. Kita akan return umur di sini. Okay. Dan apa yang kita boleh lakukan dengan return ni? Okay, saya akan tunjuk dulu perbezaannya. Kat sini kita sepatutnya akan dapat kosong, dan kita akan dapat kosong saja sebab kita tak console.log. Dan nilai yang kita return ni, kita akan console.log di sini. Okey, kita akan console.log nama saya ialah tambah, okey, sini tambah lagi, dan umur saya tambah di sini, dan kita boleh ambil ni, masukkan di dalam console.log ini, dan dia akan return nilai daripada setiap fungsi ini ke dalam ruangan ini. Jadi sepatutnya kita akan dapat nama saya ialah Dev Zaim dan umur saya ialah 25. Jadi bila saya refresh, dan kita dapat, di sini kita kena letak space, dan dapat nama saya ialah Dev Zaim dan umur saya 25. Okey, selain daripada penggunaan yang sangat basic ini, kita juga boleh menghantar nilai. Okey, contohnya function, kita mahukan buat function tambah, dan kita boleh ambil nombor 1 dan juga nombor 2, dan kita akan return nombor 1 tambah nombor 2. Jadi bila dah return nilai tersebut, kita nak panggil lagi satu function
di mana function ini akan mengambil nilai tambah tersebut untuk dia printkan nilai tersebut. Print tambah. Okey. Jadi console.log nilai tambahan anda ialah tambah. Okey. Dan dia akan minta dua parameter, iaitu nombor 1 dan nombor 2. Sebelum tu kita akan ambil nilai itu dari sini, N1 N2, dan masukkan di dalam tambah di sini, sebab nilai ini akan dibagi kepada function tambah di sini di dua parameter yang fungsi ini minta, iaitu nombor 1 dan nombor 2. Dan macam biasa kita kena panggil juga print tambah ni. Dan saya nak tambahkan nombor 20 dan nombor 30. Dan sepatutnya kita akan dapat nombor 50. Nilai tambahan anda ialah 50. Okey, itu macam mana kita nak memberi data dan untuk kita menerima data tersebut daripada fungsi tersebut lah. Dan yang terakhir sekali, kita juga ada default value ataupun value yang asal lah. Dan kalau kita contoh, kalau saya tak berikan nilai nombor 1 ni, saya akan menggunakan console.log ataupun saya akan return, cuma saya akan gunakan di sini console.log nilai tambahan anda ialah, dan saya akan panggil function tambah tersebut di sini, dan sepatutnya saya akan bagi 0 ataupun 20. Okey, default value yang saya masukkan tadi ialah kalau nombor 1 ini tidak menerima apa-apa nilai ataupun dia menerima nilai null, dia akan saya buat untuk nombor 2 lah. Nombor 2 ini jika dia tidak menerima nilai, kita mahu nilai asal tersebut menjadi 5 contohnya. Jadi kalau saya cuma bagi nilai untuk parameter 1, iaitu nombor 1 di sini sahaja, dan saya tidak berikan nilai untuk nombor 2 di sini, maka dia akan menggunakan nilai 5 di sini sebagai default value tersebut. Jadi walaupun saya cuma memberi satu saja nilai kepada fungsi ini, tapi dia tetap akan print 15, kerana 10 tambah dengan default value ialah 15. Kerana apa dia tidak menggunakan kerana apa dia menggunakan default value tersebut? Kerana kita tidak memasukkan nilai di parameter yang kedua, iaitu nombor yang kedua. Jadi sepatutnya kita akan dapat 15, dan ya, kita dapat 15 di sini. Okey, setakat itu saja video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.